Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah adada layali wad duhur. La ilaha illallah adada ayami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada ad'afil ujur. لا إله إلا الله عدد قطر والمطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان ما يكون. لا إله إلا الله عدد تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس. لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali pembacaan kitab hikam, agak lewat sedikit. Ini adalah kerana saat kuliah maghrib tadi kita dah berjalan kuliah maghrib dan agak jauh sedikit daripada rumah tempat kuliah maghrib tadi, jadi agak lewat sedikit. Apapun insya-Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kerana kita dapat meneruskan pengajian kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan insya-Allah kita sampai pada muka surat yang ke-23. Muka surat yang ke-23, terus kepada pembacaan matanya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Baik. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tashufuka tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairul laka min tasawwufika ila ma hujiba anka minal uyubi. Maksudnya, penglihatanmu kepada yang tersembunyi dalam dirimu daripada segala aib. Aib itu sifat kecelaan dirimu dalam segala perangai dan segala af'al dan segala adab yang menuntut akan dikau pada jalan istiqamah dan ikhlas terlebih baik bagimu daripada penglihatan kepada di dinding daripadamu daripada segala aib-aib, ghaib, segala ghaib, iaitu asrar yang datang ia atasmu, kemudian daripada angkat hijab darimu. Baik. Setelah kita membicarakan mengenai kedudukan orang yang berjalan kepada Allah, ada orang salik, ada orang yang wasil, yang sudah sampai kepada Allah. Maka dalam perjalanan kita kepada Allah Ta'ala ini banyak ujian-ujian, banyak ujian-ujian yang menimpa kepada kita, dan kadang-kadang terlupa kita memikirkan tentang keaiban diri. Setelah kita berjalan kepada Allah, Allah menguji dengan memberi kurniaan-kurniaan yang tertentu. Maka ada orang yang mendapat kurniaan-kurniaan yang tertentu, maka boleh jadi tanpa dia sedar, dia duduk dalam terhijab lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama mengatakan bahawa karamah, pemberian-pemberian Allah itu masih lagi membawa hijab dia dengan Allah. Dan yang sebaiknya adalah mencari istiqamah, menyucikan hatinya di atas segala keaiban. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada mengatakan ini daripada Sayyidina Umar, ada mengatakan ini daripada hadis riwayat Sayyidina Umar, wallahu alam.
Nasihat Khalifah Umar Al-Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu hisab diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala akan menghisab kita. Jadi sebelum Allah menghisab kita, kita kena muhasabah sendiri. Maka muhasabah sendiri inilah yakni dengan melihat perkara-perkara ghaib, perkara-perkara aib. Apa maksud perkara ghaib? Perkara ghaib yang kita tak tahu, yang merupakan keaiban-keaiban kita. Maka dengan meneliti, dengan melihat kepada keaiban diri, mendorong seseorang itu memperbaiki diri dan menghalusi jiwanya, serta membawa kepada ia mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Itu lebih baik daripada melihat perkara-perkara ghaib. Jadi sekarang ini ingat, di sini mengajar kepada kita, ibadat kita bukan mencari kelebihan. Ibadat kita bukan mencari kehebatan. Siapa yang beribadat mencari kelebihan, mencari maknanya kehebatan, mereka salah dalam melakukan ibadat kepada Allah. Ibadat kita kepada Allah mencari kehambaan. Tidak ada kehebatan, tidak mau pujian, tidak mau pandangan manusia. Yang kita inginkan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Wahab ibnu Munabbih, ada satu orang beribadat di kalangan satu orang pemuda daripada Bani Israel. Dia telah sembahyang, dia telah berpuasa selama 70 tahun. Dalam 70 tahun dia 1 tahun 7 hari je dia buka puasa. Itu pun hari yang diharamkan berpuasa. Dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan kehebatan, dengan anugerah-anugerah Allah beri kepada dia, dan dia merasakan bahawa dia ini sudah dekat dengan Allah Ta'ala dengan ibadat yang dilakukan. Maka dia sudah merasa syaitan tidak boleh mengganggu dia. Dia sudah merasa bahawa cukup mudah untuk menangkis tipu daya syaitan ini. Lalulah dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kekuatan penglihatan sehingga dia dapat melihat kekuatan iblis memperdayakan manusia. Maka dia pun mohon kepada Allah, ya Allah, perlihatkan aku akan iblis, perlihatkan aku akan syaitan, perlihatkan aku akan kekuatan dia menggoda manusia. Walaupun dia berdoa, Allah tidak mengkabulkan dia. Lalulah akhirnya dia pun merujuk kepada dirinya. Seandainya aku mengetahui kesalahanku, keaiban aku dan dosa-dosa aku, katanya, yang aku lakukan itu, lebih baik aku meminta kepada Allah agar diperbaiki keaiban aku daripada melihat kehebatan. Sehingga diberi kehebatan dapat melihat syaitan. Lalulah dalam keadaan macam itu Allah pun mengutuskan seorang malaikat. Malaikatlah berjumpa dengan dia. Maknanya kata malaikat tu, kata, aku ini utusan Allah. Allah Ta'ala utuskan aku untuk berjumpa denganmu, berjumpa dengan kamu. Yang kamu kata tadi, kalau aku ini maknanya melihat dosa-dosa aku itu lebih baiklah, kata, daripada aku melihat tadi. Maka kata malaikat tadi, Allah lebih menyukai perkataan kamu daripada ibadat yang telah kamu lakukan 70 tahun. Walaupun 70 tahun yang kamu lakukan tu hanya 7 hari je kamu berbuka. 70 tahun itu penuh dengan puasa, kecuali 7 hari setiap tahun. Lebih Allah suka perkataanmu yang kamu mengatakan, kalau Allah melihat kepada aku keaiban diri aku, lebih aku sukai. Setelah diberitahu oleh malaikat bahawa dia pun sedar melihat aib diri ini lebih baik daripada melihat syaitan, lalu dia berkata, ya Allah Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku. Dia pun berdoa kepada Allah agar dapat melihat keaiban diri. Jadi kelebihan-kelebihan itu baik, walau karamah sekalipun, itu boleh membawa hijab kita dengan Allah. Begitulah dikatakan bahawa kita beribadat, orang puji kita, itu membawa hijab. Kita mendapat kemasyhuran, kita mendapat kehebatan, itu masih lagi hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, bersungguh-sungguhlah kita beribadat kepada Allah sebagaimana firman Allah Taala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah, Allah akan tunjuk jalannya. Baik, kita tengok lagi. Maka yang
tadi dia kata kamu lihat diri kamu, aib-aib sifat celah yang ada dalam diri kamu, dari segi perangai kamu, akhlak kamu, adab kamu, perbuatan-perbuatan kamu yang sepatutnya kamu beribadat dalam keadaan istiqamah, yang sepatutnya kamu beribadat dalam keadaan ikhlas, yang sepatutnya kamu beribadat dalam keadaan takwa kepada Allah. Kamu tengok yang itu lebih baik daripada kamu mencari raib, perkara-perkara yang raib, walaupun terdiri daripada rahsia-rahsia Allah, walaupun terdiri daripada karamah disebabkan Allah buka hijab kamu. Bila Allah buka hijab, nampak rahsia Allah, lalu merasa dirinya wali, rasa dirinya hebat, akhirnya terdinding, terhijab ia dengan Allah. Maka ditanya soalan, adakah karamah itu membawa hijab? Ya, karamah itu boleh lagi, masih lagi dalam hijab. Masih lagi dalam hijab. Orang kita hari ni kadang-kadang nak cari yang hebat-hebat. Ini baru betul, tok guru saya ini hebat orangnya. Mari dah tahu dah apa isi hati. Maknanya dan nak cari yang hebat-hebat. Dan kita pula beramal pun nak hebat-hebat. Kalau boleh nak hebat-hebat, beramal untuk mendapat satu kehebatan. Maka mencari sesuatu karamah di dalam ibadat itu masih membawa hijab. Ingat, kita beribadat bukan mencari karamah. Beri ke orang lain yang hebat-hebat. Ambillah kepada kamu hebat-hebat. Maknanya kita mencari kefakiran, cari kedaifan kita dengan Allah, kita hina di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada kehebatan. Baik, kita tengok lagi. Lalu dikatakan, daripada kamu dok tengok benda gaib, rahsia-rahsia Allah sekalipun, mencari aib diri lebih baik. Lebih baik. Maka sucikan olehmu daripada aib. Sucikan dirimu daripada aib diri kamu. Sucikan diri kamu itu daripada aib diri. Kadang-kadang kita ada aib dalam hati kita. Apa dia aib dalam hati kita? Antaranya hubbud dunia, cintakan dunia contohnya, cintakan harta, itu di antara aib. Maka aib ini terdiri ada yang zahir, ada yang batin. Nanti kita akan bicarakan. Maka sucikan olehmu daripada aib, maka terbuka bagimu pintu gaib. Sucikan kepada perkara gaib, maka akan terbuka daripada pintu gaib, yakni akan terbuka hati kamu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibuka ketauhidan kamu kepada Allah. Maka aib ini ada dua bahagian. Satu, aib yang bersifat zahir, lagi nyata. Maka aib yang demikian itu dapat dilihat dan menghilangkannya tidak begitu lama, asal ada iltizam, semangat dan juga kemahuan. Maknanya seperti apa? Seperti aib melakukan dosa yang zahir. Aib kita ini ambil hak orang tanpa kebenaran, itu aib yang zahir dipanggil. Maka cara dia, kita beritahu kepada tuan dia, lepas tu kita minta ganti balik, kita ganti balik. Itu boleh kita hilangkan aib yang zahir tadi. Maknanya dan banyak lagi lah aib yang zahir yang kita boleh yang kita boleh kiaskan. Seperti apa? Ambil hak orang, itu aib kerana ia membawa pada dosa. Bercakap besar contohnya, itu aib membawa kepada dosa. Maka aib yang macam itu dapat dihilangkan. Kita menghina orang tu, itu aib, perkara yang itu dilarang. Tapi kita boleh dihilangkan dengan kita minta maaf kepada dia. Maka dengan syarat kena ada keinginan, kemahuan untuk menghilangkan keaiban. Itu dipanggil aib yang bersifat zahir, lagi nyata. Yang kedua, aib yang tersembunyi, lagi tertutup. Macam mana aib yang tersembunyi tertutup? Yang tidak dapat dilihat. Contohnya apa? Contohnya berbangga dengan amal, rasa dirinya hebat, rasa akulah yang paling baik. Contohnya merasa bahawa aku adalah
orang yang sudah dekat dengan Allah berasa gitu, merasa dirinya sudah jadi ahli syurga. Itu semua aib diri. Tetapi aib ini tersembunyi. Merasa diri hebat ketika beramal, sudah berzikir beribu-ribu, rasa dirinya hebat. Ini maknanya masih lagi tertipu daya. Maka antara dua aib ini, aib yang kedua lebih bahaya sebenarnya daripada aib yang pertama. Kerana apa? Kerana dia yang pertama tersembunyi, tak nampak. Sebab tu ahli ibadat ni, orang ahli ibadat, dia nampak orang maksiat, dia suruh taubat, dia tak nampak dah. Dia tidak nampak. Yang pertama dia tersembunyi, maknanya yang kedua dia payah nak hilang. Kalau aib yang zahir mudah nak dihapuskan dengan cara makna kembalikan balik, tapi aib yang batin ni payah nak hilang. Kerana apa? Kerana diri merasa sudah baik, tidak mahu taubat. Kalau dia bertaubat, mudahlah hilang. Tapi aib macam ini payah dirinya nak bertaubat kerana merasa dirinya sudah hebat. Baik. Lalu dikatakan lagi bahawasanya malakut Allah Ta'ala itu tiada izinkan masuk dalamnya melainkan orang yang telah suci daripada segala afatu basyariah. Afatu penyakit yang bersifat kemanusiaan. Apa sifat manusia, penyakit manusia? Ialah suka makan, suka minum, suka tidur, malah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa malakut Allah Subhanahu Wa Taala ini maknanya alam Allah, kedekatan kita kepada Allah, maknanya tidak boleh kita nak masuk. Sebab apa? Penuh dengan kotoran-kotoran, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Macam mana kita nak hampir kepada Allah sedangkan kita ini masih lagi banyak dosa. Lalu dikatakan bahawa hendaklah kita hilangkan afatul basyariah. Apa dia afatul basyariah? Apa dia penyakit-penyakit yang bersifat kemanusiaan. Jadi penyakit-penyakit yang bersifat kemanusiaan ini seperti makan, minum, tidur, itu satu hal. Itu yang, ataupun hasad dengki, ataupun selain pada hasad, sombong, dendam, benci orang dan seumpamanya. Benci orang dan seumpamanya, ini penyakit-penyakit dipanggil basyariah, afatul basyariah. Jadi inilah kita kena bersihkan. Bukan senang nak bersihkan penyakit dengki, bukan senang nak menghilang penyakit ujub, rasa diri hebat, payah nak hilang. Orang yang merasa diri hebat ni adalah orang yang Allah beri kelebihan, tapi dia lupa kelebihan itu bukan hak dia, kelebihan itu hak Allah Ta'ala. Tetapi oleh merasa dia memiliki kelebihan itu, maknanya akhirnya duduk di dalam aib diri. Aib diri inilah paling bahaya sebenarnya. Sebab itu wali-wali Allah yang kasyaf, yang terbuka rahsia-rahsia Allah, apa yang dia nak rahsia daripada rahsia Allah, dia lebih suka kasyaf melihat aib diri. Kasyaf yang paling tinggi adalah kasyaf melihat aib diri dia tadi. Jadi dalam keadaan macam itu, hendaklah kita hari ini memahami bahawa tidak ada jalan kita kecuali melihat kepada aib diri. Macam mana nak lihat aib diri? Nak melihat aib diri hendaklah dengan jalan muhasabah. Hitung akan diri kita tadi. Hitung diri kita tadi supaya kita ini dapat melihat maknanya keaiban diri. Maka malakut Allah, apa malakut Allah? Kita kata kerajaan Allah lah. Kerajaan Allah Ta'ala yang besar ini tidak dapat kita masuk. Tidak dapat kita masuk malakut Allah Ta'ala ini. Tidak diizinkan masuk ke dalamnya melainkan orang yang telah suci daripada penyakit basyariah, penyakit keji tadilah, dengan berperangai segala perangai, perangai Allah Ta'ala, iaitu perangai yang diredai oleh Allah, dan dipolehinya, maka fanaklah barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa tak boleh kamu masuk dalam kerajaan Allah kecuali kamu suci diri kamu. Sucikan diri, bersihkan daripada segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati, dan hendaklah kamu berperangai dengan perangai Allah.
yakni dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan bersifat yang baik, dan diperolehinya fanaklah barang yang lain daripada Allah Ta'ala, sehingga hilanglah yang lain, yang ada hanya Allah. Yang hinggalah kamu ini beribadat sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam itu, begitulah umum biasanya tabiat manusia, dia tidak hiraukan keaiban dia. Kerana apa? Kerana dia merasakan dirinya baik. Maka sedangkan dia duduk di dalam penyakit, maka ramai yang tidak mahu berubat kerana merasa tidak ada penyakit, sedangkan dirinya itu ada penyakit. Penyakit itu sebenarnya adalah aib-aib diri. Maka berusahalah kita sedaya upaya menghilangkan penyakit tersebut, penyakit dengki, khianat, dendam, benci dan seumpamanya itu, dan sehinggalah kita ini mengikuti kehendak-kehendak Allah Ta'ala, bersifat kita dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berusaha kita tidak akan mampu membuang penyakit itu kecuali kita mengenal pasti bahawa kita ada penyakit itu, dan kita tidak akan mahu nak membuang penyakit itu kecuali kita melihat akan diri itu, kita melihat diri kita ada penyakit. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan orang yang bijaksana, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima badal maut. Orang yang bijaksana adalah orang yang muhasabah dirinya dan dia beramal untuk kehidupan selepas daripada kematian. Maka berjuang kita, berjihad kita, berlawan bersungguh-sungguh apa dia? Menghilangkan penyakit hati kita, menghilangkan penyakit diri kita. Jadi dengan cara apa? Carilah kamu istiqamah dalam amal, jangan kamu cari karamah semata-mata. Baik. Dengan sebab itu disuruh kita berterusan di dalam amal. Zikir, teruskan berzikir. Lalu dikatakan bahawa dan tahqiq ubudiyah itu dengan mengikut bagi segala suruh Allah. Hendaklah kamu benar-benar beribadat dengan ikut suruhan Allah dan istislam, menyerah diri bagi segala hukum Allah dan segala diri. Maka jikalau engkau sampai kepada yang demikian itu, maka terbukalah segala raib bagimu. Terus beramal dengan jalan istiqamah, mengikuti perintah Allah. Nanti Allah buka keaiban diri kamu. Inilah paling penting daripada daripada kita ini melihat kepada aib-aib diri. Maka kita buka aib diri kita ini, melihat aib diri kita lebih baik. Maka sebaik-baik orang, dia ini berburuk sangka dengan dirinya, berbaik sangka dengan orang lain. Itu sebaik-baik orang. Seburuk-buruk orang, berburuk sangka dengan orang, berbaik sangka dengan diri. Ingat, jangan baik sangka dengan diri. Macam mana baik sangka diri? Rasa diri sudah baik. Oh, saya bagus, nak macam orang lain, nak cari orang macam saya payah. Maknanya lalu dia merasa yang baik-baik duduk pada dia, yang jahat-jahat pada orang. Buruk-buruk tu, orang ni ada tu mari ni, nak buat jahat ni, ada ni. Jadi dia buruk sangka dengan orang. Maka berburuk sangka pada orang, baik sangka pada diri, itulah seburuk-buruk kita. Tetapi sebaik-baik manusia adalah dia baik sangka kepada orang lain. Semua orang lain baik, tapi diri kita saja buruk. Baru ini ada orang bertanya, dia kata kita kena buat baik sangka dengan orang, tapi bagaimana kalau kita tengok orang tu memang buat jahat? Dia kata, saya rasa tak boleh nak baik sangka dah. Maka kita menjawab bahawa kita tetap berbaik sangka kepada dia dengan takwil-takwil itu adalah untuk memperbaiki hati kita, bukan untuk dia tu. Kita baik sangka pada dia itu baik, tapi dia itu jahat di sisi Allah, itu dia dengan Allah. Tapi kita bersangka baik terhadap dia tu untuk memperbaiki diri kita, kerana kita akan menjadi buruk adab kita dengan Allah setelah kita berbaik sangka dengan diri kita dan memandang rendah kepada orang lain. Lalu dalam keadaan itu dikatakan lagi,
Kata Syekh dalam usul ma'qud, barang yang tiada mengenal ia akan hakikat dirinya dan segala aibnya, nasihat tiada sampai ia kepada makrifat dan adalah ia di belakang hijab. Katanya Syekh antaranya mengatakan bahawa sesiapa yang tidak melihat akan aib dirinya, dia tidak akan mengenal Allah. Banyak orang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka Syekh ini mengatakan bahawa sesiapa yang tidak melihat kepada aibnya, maka dia tidak sampai kepada makrifat Allah dan dia duduk di dalam terhijab dengan Allah Ta'ala. Jadi kita nak mengenal Allah, tengok aib kita diri, sehingga kita kenal siapa Allah itu Rabb, sehingga kita kenal siapa kita abdun, kita hamba. Begitu. Dan hendaklah diperbuat oleh segala orang yang salih itu tersembunyi daripada segala sifat yang mazmumah, didahulukan daripada bersifat dengan sifat mahmudah. Bagi orang yang salik yang berjalan kepada Allah, dia kena melihat kepada dirinya yang tersembunyi dengan sifat mazmumah. Dia tengok ada dirinya seolah-olah banyak sungguh sifat-sifat cela pada dirinya, bukan bersifat dengan sifat mahmudah. Bukan tengok dirinya, oh aku sudah bagus, aku sudah baik. Tidak. Sebab tu Luqmanul Hakim kata, ya bunayya la tanzur ila hasanatika, wahai anakku yang tercinta, jangan kamu tengok kepada diri kamu yang baik, walakin tanzur ila sayyiatika, akan tetapi tengoklah akan keburukan-keburukan kamu, supaya dapat kita ingat bahawa kita ini banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya mengetahui daripada segala aib itu, iaitu hak adab serta Tuhannya. Hak kita, adab kita dengan Allah. Allah suka antara adab seseorang ataupun orang itu dikira beradab dengan Allah setelah dia melihat akan aib dirinya dan dia menyedar akan kedudukan dirinya. Selagi mana kita tidak melihat aib, kita tidak akan capai kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang Allah Taala suka kepada hambanya, apabila hamba itu melihat akan keaiban dirinya serta Tuhannya bersama dia dengan Allah. Bagaimana aib dia? Banyak aib yang tercela. Apa dia? Salah adab dia dengan Allah Ta'ala. Jadi bila salah adab dia dengan Allah, boleh jadi salah adab ketika berdoa, boleh jadi juga. Dalam berdoa, kadang-kadang kita berdoa ni, kita ini macam mendesak-desak Allah. Contohnya salah adab dalam berdoa. Itu banyaknya kita salah adab dalam solat. Dalam solat pun kita salah adab. Seperti apa? Dalam sembahyang kita banyak ingat lain padanya. Ingat pada Allah sikit sahaja. Itu semua salah adab. Maka melihat aib diri tadi, bagaimana kamu ini banyaknya salah adab dengan Allah, lalu kamu tengok yang itu. Jangan tengok orang saja. Oh, dok sembahyang nak jadi apa? Ini sifat kita. Sebab tu orang-orang tasawuf dia banyak melihat dirinya. Tidak sembahyang orang ini nak jadi apa? Orang ini fasik, orang ini jahat. Itu tidak diajar begitu oleh orang-orang tasawuf. Bahkan mereka melihat bahawa dirinya itu banyak hijab-hijab yang perlu singkapi, ditanggapi. Sehingga kata ulama, seandainya kamu melihat aib diri kamu, maka kamu sudah tidak sibuk lagi melihat aib orang lain. Tetapi kenapa melihat aib orang lain? Kerana kamu tidak menyibukkan diri dengan melihat aib diri. Kalau tak sibuk dengan melihat aib diri kita, kita akan sibuk melihat aib orang. Tapi kalau kita sibuk melihat diri aib kita, kita tak akan sibuk lagi melihat akan aib orang. Kerana masing-masing ada aibnya, masing-masing ada kesalahannya. Maka adab Allah Ta'ala ini apa dia? Melihat aib diri. Zahirlah atas segala ghaib itu, iaitu yang kuatkan bagi syahwatmu dan juga hawamu. Maka antara benda yang gaib tadi ialah kita ini mengikut akan nafsu kita. Sehingga Allah Ta'ala buka bagaimana kita dapat mengetahui bagaimana kita ini, kedudukan kita, betapa kita ini mengikuti Allah Ta'ala ataupun tidak. Jadi cara dia macam mana? Melihat aib diri. Melihat aib diri supaya apa? Supaya kita dapat melakukan amal dengan istiqamah. Kalau tidak, kita mencari kelebihan, cari kelebihan-kelebihan yang tertentu.
Maknanya. Baik. Lalu dikatakan bahawa kun taliba. Sehingga dikatakan ada setengah daripada ulama sufi lah, ada mengeluarkan kenyataan kun talibal istiqamah. Kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Wala takun talibal karamah fa inna nafsaka tataharraka wa tatlubu karamata wa maulaka yatlubuka bil istiqamah wali an takuna bihaqqi maulaka aw la bika min an takuna bihazzi nafsika. Apa maksud dia? Ini kata-kata ulama. Ni kata ulama tasawuf. Maknanya apa? Jadilah kamu orang yang mencari istiqamah. Janganlah kamu orang yang mencari karamah. Kamu sibuk cari istiqamah, jangan sibuk cari karamah. Maknanya kadang-kadang orang sembahyang, tujuan sembahyang nak dapat kehebatan-kehebatan tertentu. Kadang-kadang berzikir, tujuan zikir, tujuannya nak buka, nak lihat keaiban-keaiban. Tujuan zikir adalah untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan pada orang lain. Bila kita berzikir, orang ikut kata kita. Bila kita berzikir, orang muliakan kita. Maka mencari kehebatan-kehebatan macam itu tidak dituntut. Wala takun talibal karamah. Jangan kamu cari kemuliaan. Habis tu kun talibal istiqamah, akan tetapi carilah istiqamah. Fa inna nafsaka tatlaharaka wa tatlubul karamah. Sesungguhnya jiwa kamu memang bergerak-gerak, jiwa memang bergolak-golak, jiwa kita ini. Wa tatlubul karamah, jiwa memang nak cari karamah. Sebab apa? Bila kita cari karamah, kita dapat pujian orang. Orang akan pandang hebat kita. Bahkan kita pun kalau boleh nak cari guru-guru pun yang karamah-karamah belaka. Oh, tok guru saya hebat katanya. Maknanya tok guru saya hebat begini-begini. Yang hebat tok guru, kita tak hebat-hebat pun. Hebat macam mana? Oh, tok guru saya ini maknanya kalau dia bercakap saja terus dia dapat. Contoh dia hebat tuan guru. Tuan guru tu hebat, kita saja tak hebat. Jadi tujuan apa kita nak? Apa yang kita nak? Kita nak amal soleh mendekatkan kita pada Allah, bukan kita nak cari kehebatan-kehebatan. Maka fa inna nafsaka tataharrak, sesungguhnya jiwa kamu ni memang bergerak-gerak, bergolak-golak. Wa tatlubul karamah, memang jiwa suka mencari karamah. Wa maulaka yatlubuka bil istiqamah, tapi mu tak sedar, Allah tak pandang pun karamah kamu, Allah tak pandang pun kehebatan kamu. Sedangkan wa maulaka yatlubuka bil istiqamah, Allah memandang istiqamah kamu. Istiqamah, maka istiqamah lah yang paling utama daripada karamah. Wali antakuna bihaqi maulaka aula bika min antakuna bihazzi nafsika, dan kamu mencari hak Tuhan kamu itu lebih beruntung, lebih baik bagi kamu daripada kamu mencari hak diri kamu ataupun kelebihan diri kamu. Mencari hak dengan Allah itu lebih baik daripada kamu mengutamakan hak kamu. Tak apa, orang-orang yang hebat ini bukan orang yang ada karamah, orang ada sakti. Tak ada sakti pun tak apa kita, maknanya. Jadi kadang-kadang kalau kita dengar kelebihan-kelebihan orang, saya ustaz begini, saya ni begini, dia cerita kelebihan-kelebihan, maka jangan terpengaruh dengan kelebihan orang itu. Biarlah Allah beri kelebihan pada dia, tapi yang paling penting bukan pada kelebihan itu, kepada kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah nafsu kita suka cari kemuliaan pada makhluk, tetapi kita tidak mencari kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah kita kembali kepada Allah. Lihat aib kamu. Bila melihat aib, tak ada rasa lebih. Tidak rasa diri sudah hebat, Ada satu orang ulama, orang puji dia. Tak ingat dah nama Abdullah ibn Mubarak, satu orang wali Allah. Orang duk puji dia. Orang kata dia hebat, orang duk sanjung-sanjung dia. Lalu dia kata, jangan kamu puji saya, kamu tak kenal diri saya siapa, jangan kamu puji. Tetapi dia tetap disanjungi. Lalu dia menceritakan, kalau kamu tahu diri aku ini, satu ketika dahulu, maknanya satu ketika dahulu aku ini dalam keadaan mabuk minum arak dulu. Menjadi satu orang kemudian mabuk minum arak.
Bila mabuk minum arak, akhirnya Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji, isterinya meninggal, wafat isterinya, tinggal dia dengan anak dia. Lalu lepas pada itu dia pun rasa sedih. Dia minum arak nak hilangkan kesedihan dia. Allah Ta'ala uji, matinya anaknya. Bila mati anak dia pula, kemudian dia pun lagi bersedih lagi. Akhirnya dia pun minum arak, lalu dia jatuh tepi jalan mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk jatuh tepi jalan. Ketika itu dia pun terus pengsan, dan dalam pengsan dia itu dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Maknanya apa yang dia lihat? Macam mimpi lah maknanya. Dia pun bermimpi. Dalam dia koma lah tu. Dalam koma tu dia pun dilihatkan oleh Allah. Apa dia? Dia ini dikejar oleh satu ekor ular yang besar. Lalu dia pun berlari, berjumpa dengan satu orang tua. Dia pun kata pada orang tua tu, "Pak cik, tolong saya, tolong saya." Pak cik tu kata, "Aku tak boleh tolong kamu, lari kamu. Aku sendiri pun tak gerak nak bawa diri aku ni." Lari, dia pun lari. Akhirnya ular tu tetap kejar dia. Dia pusing balik jumpa pak cik tadi. Pak cik tu kata, "Memang tak tolong, aku sendiri pun tak larat. Aku sendiri pun lemah. Larilah kamu ke sana." Maka dia lari pula ke sana. Dia jumpalah kumpulan anak-anak kecil. Dalam anak-anak kecil dia jumpa, tengok anak dia yang sudah mati itu. Akhirnya dia pergi ke anak dia tadi. Anak dia ulur tangan, dia pun sambut. Akhirnya anak dia baca Quran kepada dia. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Bila lagi ayah nak sedar, nak suruh ayah, bila lagi ayah nak tunduk hati ayah ingat pada Allah. Lalulah dia pun terkejut dengan peringatan anak dia. Dia pun tanya ayah anak dia tadi, "Apa maknanya ini?" Dia kata, "Ayah, ular yang besar kerja ayah itulah dosa ayah. Adapun pakcik tua itulah amal ibadah ayah. Pakcik tua tak boleh nak selamatkan ayah daripada ular tadi. Begitulah amal ayah tidak boleh menyelamatkan ayah daripada azab api neraka, daripada dosa-dosa ayah. Bertaubatlah pada Allah." Dia pun terkejut. Lalulah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi dia teringat akan dosa-dosa dia. Dia kata, bila orang puji dia kata, "Jangan kamu puji aku, jangan kamu puji aku. Aku ini pendosa-pendosa." Begitu. Maka sifat orang yang melihat aib diri, dia tidak suka dipuji. Dia tidak suka dipuji. Ini orang yang suka melihat aib diri. Yang kedua, orang yang suka melihat aib diri ini, dia ini melihat amalnya sedikit walaupun dia buat amal banyak. Sentiasa merasa tidak ada amal. Ini orang yang suka melihat aib diri. Orang yang melihat aib diri, dia akan merasa bahawa orang lain lebih baik pada diri dia daripada makna orang lain lebih baik pada dirinya, bukan dirinya lebih baik pada orang lain. Inilah dia. Maka diberitahu kepada kita, hendaklah kita melihat akan aib diri kita. Kemudian dikatakan lagi dan lagi pula bahawasanya menuntut segala raib dengan tiada menghilangkan aib itu. Kita nak dapat hebat-hebat, nak tengok ke rahsia-rahsia Allah, tapi tidak membuang aib diri, tiada menghilangkan segala aib itu, mendatangkan bagi sesuatu yang bukan jalannya. Itu bukan cara dia. Kerana tiada hijab segala raib itu, melainkan wujud segala aib. Maka bersuci daripada aib itu, dibukakan bagimu segala pintu raib. Kamu tidak akan terbuka pintu raib kecuali dengan menyucikan segala aib diri. Setelah disucikan aib diri, nanti Allah membukakan segala perkara-perkara raib. Jadi perkara raib yang dibuka itu juga masih lagi dalam keadaan dia berjaga-jaga agar tidak tertipu daya. Kerana demikian itu, kata setengah mereka, jadikan olehmu akan menuntut istiqamah, cari istiqamah. Jangan engkau jadikan menuntut karamah, jangan cari kelebihan-kelebihan. Jangan mencari kelebihan-kelebihan, karamah jangan mencari, kerana itu dituntut nafsu. Itu nafsu saja. Nak cari kelebihan-kelebihan itu nafsu. Nak zikir supaya bila zikir tetap takluk, contohnya. Maknanya itu kelebihan-kelebihan. Tak ada apa pun. Kita lemah saja. Yang penting kita mencari kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Dan istiqamah itu dituntut Tuhan. Allah Ta'ala nak tengok amal kita istiqamah. Dan bahawasanya engkau jadikan hak Tuhan itu lebih baik
bagi engkau menjadikan bahagian dari nafsu kamu. Macam tadilah, maknanya memikirkan hak Allah lebih baik daripada memikirkan hak diri kamu. Hak diri kamu nak karamah, kehebatan, baik memikirkan hak Allah, mencari ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. Dan hikayat daripada Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu anhu bahawasanya seorang lelaki daripada Bani Israel puasa dia 70 tahun. Ni cerita yang kita cerita tadi. Dia dah puasa 70 tahun lamanya dan berbuka pada tiap-tiap tahun 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, tiada lain. Hari yang diharamkan saja oleh Allah Ta'ala dia berbuka. Kemudian dia puasa sama. Lepas daripada itu, maka memohon ia kepada Allah Ta'ala, minta diperlihatkan akan dia betapa mendahakanya syaitan kepada manusia. Maka dia berdoa pada Allah agar dapat melihat syaitan setelah dia berpuasa 70 tahun. 5 hari haram saja yang hari yang diharamkan puasa je dia tak berpuasa. Yang lain dia puasa saja. Maka dia berdoa pada Allah biar nampak macam mana syaitan memperdayakan manusia. Maka tak kala telah berpanjangan masa demikian itu atasnya, dia doa setiap hari, Allah Ta'ala tak perkenankan, tiada diperkenankan mintanya. Maka katanya, jikalau aku minta, nyatakan atas segala kesalahanku dan dosaku, maknanya antaraku dan antara Tuhanku. Moleknya lebih baik aku duk mikir, aku duk nyatakan pada Allah tentang dosa aku dengan Allah. Nah, saya itu lebih baik daripada pekerjaan yang telah menuntut aku akan dia, daripada aku duk minta nak lihat syaitan. Baik aku mohon pada Allah biar Allah buka keaiban aku, kesalahan aku. Maka disuruhnya Allah Ta'ala kepadanya seorang malaikat. Maka diutusnya malaikat. Maka katanya bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah menyuruh aku akan daku kepadamu. Katanya malaikat, Allah Ta'ala perintahkan aku datang kepadamu, iaitu firmannya, kata Allah bagimu bahawasanya katamu yang kau kata padanya itu terlebih baik kepada aku, iaitu kepada Allah. Kata malaikat tadi yang kamu kata baik aku tengok, baik aku mohon melihat keaiban aku, ataupun baik aku minta Allah Ta'ala tunjuk kesalahan aku. Kata malaikat, perkataan kamu itu lebih Allah suka daripada yang telah lalu daripada segala ibadat bagimu, daripada segala ibadat yang kamu lakukan 70 tahun berpuasa. Para jamaah sekalian, kadang-kadang kita menyebut dosa kita, keaiban lebih baik pada ibadat kita. Kadang-kadang perkataan kita hari ini, ya Allah, aku berdosa, aku ahli maksiat, aku jahat di sisimu, tu kadang-kadang lebih baik daripada ibadat kesalehan yang kita buat tadi. Allah Ta'ala memandang perkataan ini lebih baik daripada amal ibadat. Maka banyak-banyaklah mengaku di hadapan Allah akan dosa-dosa kita. Maknanya, maka bahawasanya telah dibukakan Allah Ta'ala matamu, maka lihat olehmu akan dia. Maka diperlihat tiba-tiba tentera iblis mal'un dalam bumi, tiadalah seorang daripada manusia melainkan syaitan kelilingnya seperti keadaan beberapa lalat. Maka katanya, hai Tuhanku, bagaimana selamat orang daripada ini? Maka setelah Allah Ta'ala dia doa begitu, ya Allah, tunjuklah keaibanku, kesalahan aku, daripada kau tunjuk aku daripada tentera iblis tadi. Lalu baru Allah Ta'ala kabulkan. Bila Allah Ta'ala kabul, akhirnya Allah Ta'ala tunjuk sungguh. Bila Allah Ta'ala tunjuk, dia dapat tengok iblis syaitan. Jadi kalau boleh, janganlah kita doa-doa nak tengok iblis syaitan, jangan. Baik kita tengok aib kita, tapi orang ini Allah Ta'ala tengok. Bila Allah Ta'ala tengok, terkejut dia. Ada mengatakan bahawa orang yang sembahyang, dia melihat orang yang sembahyang, tapi ketika melihat orang sembahyang, tak nampak orang sembahyang, nampak syaitan dengan iblis je. Atas kiri kanan penuh dalam keadaan tu macam lalak duk hurung ke makanan. Lalu dikata, ya Tuhanku, bagaimana selamat daripada ini? Ini maknanya bagaimana nak selamat daripada perkara ini, kata dia. Kenapa? Kerana tertipu daya. Banyak sangat iblis yang mengelilingi dia. Maka apabila telah masuk engkau kepada hadrat Allah dengan sidik, dengan benar dan ikhlas, bila kamu benar dengan ikhlas, maka sampailah engkau kepada kesudahannya, yakin, dan terbukalah bagimu wujudul haq. Maka ku pandangkan akan dia dengan nur iman, tiada dengan mata. Setelah
cari istiqamah, buat amal ibadat dengan benar, dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh, akhir sekali terbukalah dia dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala memelihara dia. Jadi apa kesimpulan yang kita nak beritahu? Hendaklah seseorang itu sentiasa melihat aib dirinya daripada mencari kelebihan-kelebihan. Apabila seorang itu berzikir, maka bila dia mendapat kelebihan-kelebihan dengan sebab zikir, maka jangan memandang pada kelebihan itu. Fanakkan diri kita dan tawajuhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam waktu yang sama juga, untuk melihat keaiban diri, seseorang itu hendaklah berada di bawah pimpinan seorang guru, yang mana guru itu dapat melihat keaiban-keaiban yang ada pada pelajarnya, pada muridnya. Maka beruntunglah seandainya kamu semua dapat bertemu dengan seorang guru. Guru itu dapat melihat keaiban diri kita, lalulah mengeluarkan kita daripada keaiban tadi. Maka dikatakan juga guru itu akan menunjuk jalan bagaimana nak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita kena juga maknanya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan itu kita dapat kenal akan aib diri kita. Jadi nak kenal aib diri kita, yang pertama bersama dengan guru yang benar, yang soleh. Yang kedua berkawan dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga juga kita kena berkawan dengan orang ramai dan melihat apa yang dibenci oleh orang ramai ditinggalkan. Yang keempat, hendak juga kita ini mengambil kira perkataan orang yang membenci kita. Orang tu benci kita, dia kata kamu tak pakar, kamu ambil kira. Kerana kadang-kadang perkataan mereka tu jujur mencari keaiban diri kita. Jadi mengambil kira juga orang yang membenci kita. Jadi kalau orang kata buruk pada kita, jangan marah. Jangan marah, bahkan kita ambil kira, oh boleh jadi betul juga dia, kita kena baiki diri kita. Maka dikatakan bahawa penyakit-penyakit aib ini jangan dibiarkan, kerana dia akan terus merosakkan amal ibadat kita, menyebabkan jauh kita dengan Allah. Jagalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Di samping kita juga menjaga hubungan kita dengan makhluk, melihat keaiban diri kita lebih baik daripada melihat keaiban orang lain. Dan begitu juga di akhir-akhir zaman ini, kita kena jaga, berhati-hati dengan tipu daya yang ada. Sama ada tipu daya itu berbentuk pujian, sama ada tipu daya itu berbentuk kurniaan, sama ada tipu daya itu berbentuk kehebatan dan kelebihan. Maka kita kena membuat waspada. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada para jemaah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan hamba Allah yang saleh. Jadi minta maaf banyak-banyak di atas kelemahan diri ini, dan seandainya tidak dapat dipahami, rujuklah kepada orang yang soleh. Ustaz bukan orang alim, bukan orang yang soleh, bahkan orang yang banyak dosa, menyampaikan apa yang Allah Ta'ala berikan sahaja. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Teruskan berselawat, banyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala, dan juga teruskan mendekatkan diri kepada majlis-majlis ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kerana bersama dengan Ustaz dalam pengajian Bicara Ilmu Kitab Hikam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.